Hi everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So kita bersama dengan Ustazah. Jangan lupa untuk saksikan live YouTube Syria Care hari ni. Syria Care Media. So kita kat sini ramai-ramai. Kita nak dapat target InsyaAllah malam ni 50,000. So sekejap lagi buka live 50,000 di YouTube Syria Care Media. Kan? Nak start nak standby. Oh, standby. So kita nak check live kejap. Okay, kita tengah live semua. Kacap. So bersama kat situ kita ada Kai Bahar guys, Kai Danish, kita ada Mael guys. So yeah. So buka YouTube sekarang buka YouTube sekarang sebab yang lagi kita ada live bersama dengan Hua. Alright. So kita canvas, malah ada yang tidak dapat duduk dalam kemah. Danish boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan. So, Kan? macam Pernah pergi tempat juga? Pernah. Macam Danish ni, mungkin Danish boleh kongsikan juga pengalaman Danish. Saya pun pernah lalui juga situation tu pada musim sejuk. Saya pernah pergi Korea sekali. Oh. Saya pakai sarang saya pakai 3 jaket dengan glove sekali. Itu pun dah memang saya rasa tak cukup. Waktu tu suhu berapa? Suhu lebih kurang 5-6 darjah Celsius. Oh, okey. So memang bagi saya masa tu saya perlukan matahari. Dekat Malaysia perlukan snow. Perlukan snow nak sejuk. Korea saya perlukan matahari. Memang saya rasa tak cukup langsung. Ya. So saya tak boleh bayangkan macam mana kalau pelarian Syria tu hadapi semua situation tu. Mungkin kita nak tahu juga, ada orang beranggapan, kita tahu satu dunia kita berdepan dengan fasa pandemik COVID-19 yang mana kita kata semua orang terkesan dari sudut ekonomi, dari sudut kekeluargaan. Malah kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh PDRM sendiri, hampir daripada Mac sampai sekarang almost setiap hari lebih kurang 30 orang kes bunuh diri. Sama ada dia meninggal ataupun tidak, tapi ada kes menurut statistik data daripada PDRM. Kita nak tahu stresnya orang. Mungkin macam pendapat Danish sendirilah. Ada orang beranggapan instead of kita banyak memikirkan pasal orang-orang dekat luar, kenapa tidak kita membantu mereka-mereka di dalam. Mungkin sekejap lagi pun Kak Di boleh tambah juga kan. Macam ada orang kata tak payah tolonglah orang luar, kita tolong orang kita kan. So pandangan Danish terhadap statement-statement sebegitu. Okay, bagi saya untuk orang yang memerlukan macam adanya Syria Care ni, kita dah ada kemudahan untuk bantu orang lain. So why not kita try bantu orang lain walaupun sebenarnya kita dekat Malaysia ni dah kira dah cukup lah. So pelarian Syria ni lagi memerlukan itu. So kita dah ada kemudahan ni, why not kita guna Syria Care ni untuk bantu pelarian Syria. Ya, maksudnya kita bantu juga saudara si-Islam kita. Mungkin Kak Di ada juga, saya rasa mungkin ada mulut-mulut yang mengatakan kenapa dalam ketika pandemik ini kita tetap nak mempromosikan ataupun nak membantu saudara di luar, sedangkan istilah dia macam anak orang disusukan, anak sendiri ditinggal-tinggalkan. Pandangan Kak Di sendiri. Itulah cabaran yang kita orang lalui lah, Syria Care khususnya. Kita cabaran yang sangat orang kata memberi kesan juga sebenarnya. Tetapi Syria Care memang kita tetap menggerakkan kerja-kerja kemanusiaan, bantuan-bantuan kemanusiaan kepada saudara kita di Syria. Dan pada masa yang sama kita turut mengumpul dana untuk membantu frontliners juga di dalam negara. Jadi kita mengambil tanggungjawab untuk membantu dan mengumpul dana bagi kemudahan frontliners kita supaya mereka dapat bertugas, mereka dapat menjalankan tanggungjawab membantu rakyat kita yang menghadapi COVID ni. Dan kita juga tidak lupa sebab tanggungjawab kita NGO Syria Care sendiri adalah kepada pelarian-pelarian di Syria. Maknanya kita gerak dua sekali jalan. Kita tak lupakan yang dalam negara, tetapi kita tetap teruskan juga untuk yang di luar negara. Cabaran tetap ada. So istilah dan juga pandangan yang dikeluarkan tadi, anak orang disusukan, anak sendiri ditinggalkan, adalah kenyataan yang tidak tepat, malah salah sama sekali. Baik, terima kasih banyak Kak Di, Kai, Bahar dan juga Danish. Sekejap lagi kita akan bersama lagi. Kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan selimut
yang dibawakan oleh Syria Camp Malaysia untuk rakan ataupun saudara-saudara kita di Syria, insyaAllah. Okey, saya nak tengok rakan-rakan kita di YouTube pada ketika ini yang sedang menonton, yang mana kita sekarang ini mencecah 200 tontonan. Saya nak jemput anda semua untuk terus share lagi supaya lebih ramai lagi yang dapat ambil tahu seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya tidak man lam yahtammu, barang siapa tidak ambil tahu, barang siapa tidak ambil peduli perihal orang muslim, maka nescaya mereka tidak akan tergolong dalam golongan mereka. Nauzubillahi min zalik. So seperti mana Danny sebut tadi dan juga Kak Adi sebut tadi, Kai Bahar juga sebut tadi, kita membantu saudara kita, tidak mengira negara mana, bangsa apa sekalipun, kita tetap satu, insya-Allah. Baik, kalau kita tengok sekarang ni tontonan telah mencecah 350 tontonan. Teruskan lagi berkongsi insya-Allah, dan jangan lupa untuk scan QR code untuk sama-sama kita nak achieve kita punya kutipan kita RM50,000, yang mana QR code kita akan siarkan di skrin, dan juga anda boleh layari www.syriacare.org.my ataupun masukkan sumbangan anda ke akaun Maybank Syria Care, insya-Allah. Okey, kita nak teruskan ke set kita yang seterusnya, set yang ketiga, di mana jom. Ada yang tanya, mana seorang lagi artis? Tak jumpa ni, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Naim Daniel. Ya, saya. Dan juga Ustazah Siti Sakinah binti Mio Omar Baki. Saya masih ingat, Ustazah. Kan. Alhamdulillah. Baik. Sebelum tu Naim, ya, saya. kita nak mengucapkan syafakallah. Semoga dikurniakan kesembuhan, sebab Naim minta maaf. Kamera yang sini. Jom macam ni. Saya minta maaf. Okey, Naim terlibat dalam kemalangan. Ya, saya. Sebelum ni insya-Allah, walaupun dalam keadaan kesakitan, masih lagi menghadirkan diri demi saudara-saudara kita di Syria. Baik, insya-Allah kita nak tanya dengan Ustazah Siti Sakinah binti Mio Omar Baki. Nama penuh tu. Tadi kita dah tahu pasal order food, kita dah tahu pasal selimut. Dan sekarang ni saya boleh katakan ada orang beranggapan satu idea gila bila Syria Camp memperkenalkan kampung Malaysia di Syria. Mungkin Ustazah boleh ceritakan sikit, Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous duduk sebelah Naim. Allahu Akbar. Asyik dengar suara dia. Adakah ni terkena sumpahan Naim? Ada terkena. Baik. Kita nak bercerita sedikit tentang keadaan di utara Syria. Buat masa sekarang terdapat lebih kurang 4 juta orang pelarian di sana. Masya-Allah. Kita kata pelarian, tetapi mereka ni pelarian dalam negara mereka sendiri. Ya, dia bukan keluar daripada luar. Ya. Jadi dalam keadaan mereka setelah melarikan diri daripada rumah mereka yang telah runtuh, pecah dan sebagainya, dalam keadaan selai sepinggang, mereka nak tinggal di mana? Kebanyakan daripada mereka tinggal di dalam kemah-kemah usang. Kenapa saya cakap usang? Antara pengalaman sewaktu saya ke sana pada November tahun lepas, kami dapat lihat sendiri kemah-kemah yang dibina daripada selimut-selimut lama, kapet-kapet, dan kebanyakannya daripada nylon, plastik kan. Pada waktu itu permulaan musim sejuk. Nak kata tak sejuk-sejuk dah. Tetapi belum klimaks sejuk, tapi kita pun dah rasa sejuk. Memang tahapnya tu. Dan kita pun tak sanggup nak duduk dekat luar pada waktu petang ke pada waktu malam, tetapi mereka tidak ada pilihan lain, terpaksa berada di dalam kemah-kemah itu. Jadi kita fikir bagaimana untuk membantu mereka berhadapan dengan musim sejuk adalah ini. Dengan kita melancarkan wakaf Kampung Malaysia, wakaf untuk pelarian Syria di sana. Kita membina rumah secara kluster. Rumah ini satu kluster ada 4 buah rumah, terdiri dari 2 bilik, 1 tandas dan juga dapur. Ya, betul. Jadi dekat Kampung Malaysia ni kita ada 292 buah rumah yang sekarang sudah di fasa akhir. Dan maksudnya sudah bermula kerja-kerja pembinaan. Sudah hampir siap dah. Tapi di Kampung Malaysia ni bukan rumah sahaja. Naim, kita ada masjid, kita ada kedai shop lots untuk kita beri peluang mereka berniaga. Kemudian kita ada klinik, sistem pengairan semua. Kita ada sewage system yang jarang-jarang ada lah di mana-mana penempatan di utara Syria. Dan kita ada telaga yang kita namakan Telaga Fatimah. Masya-Allah. Ada diberi nama atas nama seorang kanak-kanak, Fatimah. Kemudian kita akan bina tangki di mana air itu akan mengalir ke semua rumah
rumah yang berada di kampung Malaysia. Dan mereka dapatkan sumber air bersih daripada situ lah. Sumber air bersih dari Alhamdulillah, situ insyaAllah. dan mereka menggunakan tenaga solar untuk mendapatkan electricity. Jadi kita nak adakan satu penempatan yang bersepadu di mana kat situ ada semua kelengkapan. Ada masjidnya dan masjid subhanallah. Nanti boleh tengok di Siriakai Media, boleh lihat perkembangan masjid dah hampir siap sangat-sangat. Rumah pun majoriti dah siap. Jadi nak tunggu masa sahaja final touches untuk kita pindahkan mereka Ke rumah masing-masing. dari kemah ke rumah. Dari itulah kita punya temanya. Ya. Kemah ke rumah. Ke Ya, rumah. dari kemah ke rumah. Yap. Itu matlamat kita dan insya-Allah ini adalah perancangan, maksud saya ini adalah projek perumahan pertama kita. Yap. Kita akan ada lagi seterusnya insya-Allah apabila yang ini selesai settle semuanya, kita akan mulakan Kampung Malaysia Siriakai yang kedua. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Saya nak tanya juga kepada Naim Daniel. Ya, saya. Saya pinjam soalan yang saya lontarkan kepada artis kita sebelum Lontarkan ke ini. saya pula. Saya lontarkan balik kepada Naim Daniel. Ya, saya. Ada orang beranggapan, macam kita sebutkan tadi, sekarang ni kita berdepan dengan fasa pandemik COVID-19. Ramai orang berhajat yang mana artis-artis memberi perhatian kepada rakyat Malaysia yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Tiba-tiba hari ini kita tengok majoriti artis bersama dengan Siriakai Malaysia memikirkan masalah bukan rakyat Malaysia, tetapi rakyat daripada luar Malaysia. Komen Naim Daniel sendiri. Pandangan Naim daripada sini kita boleh tengok dari sudut kemanusiaan sahaja. Di mana di dalam kita dapat masih lagi meneruskan hidup dengan begitu baik, alhamdulillah, sihat tubuh badan, mampu lagi mencari rezeki dan sebagainya, walaupun kita terkesan dan ada juga yang tertekan dengan pandemik ni. Tapi apa yang saya cakap adalah kita cuba untuk berkongsi rezeki dengan orang lain juga. Sebab Naim percaya dekat sini tak ada sebarang benda yang menghalang kita pun untuk, jika berkemampuan, why not? And Naim pun rasa ini merupakan tanggungjawab di mana kita sebagai artis di Malaysia ni pun, bagi Naim ini bukan lagi di manakah kita kata memandang manusia itu dari segi apa, tapi kita memandang manusia itu sebagai manusia. So kita tolak tepi tentang apa yang kita ada, tentang pangkat ataupun kemewahan. Ini adalah soal di mana ini juga saudara mara kita. Dan untuk membantu ini juga adalah satu, kita katakan, merupakan tanggungjawab kita juga apa yang kita mampu buat. Dan Naim ada dekat sini pun sebab Naim percaya platform ini adalah salah satu yang Naim nak gunakan medium di mana kita dapat berkongsi saham akhirat dekat luar sana kan, sebab dah lagi ramai untuk orang boleh menyumbang di Siriakai untuk merealisasikan apa yang kita nak buat di sini. Kita dapat sama-sama membantu mereka di sana juga, insya-Allah. Itu dia, masya-Allah. Bertepatan sampai bila sebenarnya kita nak tunggu kita dicari? Sebenarnya kitalah perlu mencari. Seperti mana Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. So untuk dapatkan sesuatu, berilah sesuatu. Baik, Ustazah, saya nak tanya. Ustazah dah cerita pasal Kampung Malaysia. Apa signifikan nama wakaf Kampung Malaysia ni sebenarnya? Okey, kita namakannya sebagai Kampung Malaysia kerana hampir keseluruhan sumbangan yang kita terima adalah dari rakyat Malaysia. Kita nak abadikan nama Kampung Malaysia dan juga tadi Si Bunga Raya di Syria. InsyaAllah Si Bunga Raya di Syria akan ada juga di Kampung Malaysia. Kami bangga setiap kali kita ke sana membawa bendera Malaysia, mewakili rakyat Malaysia, membawa nama baik Malaysia ke persada dunia dalam kerja-kerja kemanusiaan. Ini semua adalah usaha sama anda juga sebenarnya di luar sana. Alhamdulillah. Ambil peluang malam ini, kita target untuk dapatkan RM50,000. Mari guys. Jadi jangan buang masa, klik butang donate yang saya yakin ada disertakan di ruangan chat dan sama-sama kita menyumbang untuk mereka di dunia, tetapi pahala untuk kita di akhirat nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Dan terima kasih banyak kepada Ustazah Siti Sakinah binti Mio Omar Baki. Ayah saya tentu bangga malam ini. nama penuh tu saya ingat. Nanti mak saya kata kenapa nama dia tak ada. Yang tu nanti kena bagi lain. Saya kena hafal balik. Dan juga Naim Daniel. Dan juga kepada Naimian saya. Naimian. So artis anda telah pun keluar. Ada yang mana Naim? Jangan risau. Kita keluarkan satu persatu, insyaAllah. Baik, kita dah tahu berkenaan dengan Kampung Malaysia. Jom kita menjadi sebahagian daripada mereka yang bersama-sama untuk membantu seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, kan? Orang ataupun mereka, ciri-ciri mereka yang bertakwa tu adalah bila mana mereka yang menginfakkan harta mereka ketika mana mereka senang dan juga mereka susah. Baik, sebelum kita berhenti rehat, ada soalan. Saya difahamkan ada soalan yang ditulis di ruangan komen daripada Dilvia S. Rahmayani. Katanya macam mana nak susun atau bagi rumah tu untuk ditinggali orang ramai? Okay. Sebenarnya macam mana nak sort tu?
Baik, kita ada tim kita di sana yang akan meninjau sendiri berdasarkan permohonan yang dibuat, dan kita akan tengok siapa yang benar-benar layak sahaja yang akan kita pindahkan ke rumah-rumah ini. Rumah-rumah ini adalah rumah wakaf dan bukan milik kekal. Asyik. Maksudnya nanti barangkali penghuninya boleh silih berganti dan pahalanya insya-Allah berpanjangan sehingga hari kiamat insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Baik, anda teruskan menyumbang dengan scan QR code yang kita sertakan di skrin, dan anda juga boleh layari www.syriacare.org.my. Nak menyumbang kutipan kita pada malam ini, masukkan ke akaun bank Maybank Syria Care Malaysia, yang mana kejap lagi kita akan umumkan juga dari semasa ke semasa berapakah kutipan yang berjaya kita kutip. Adakah kita berjaya untuk achieve amount yang kita sasarkan sebanyak RM50,000. Dan sekarang kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Dua kunyit briket ini RM57. Sehelai selimut tebal ini pula RM98. Sekotak pack makanan untuk 3 minggu RM150. Namun senyuman mereka tidak ternilai harganya. Bersama Syria Care, kita bantu. The day the war came, it took everyone. It took everything. Millions are affected. Half of them are children, and they become orphans. They are badly affected with the risk of becoming ill, exploited and abused. With all the love we have, let us come together and bring back joy to these children. They deserve to be loved, to be happy, and lead a good life. Give them hope and bring back their entire childhood. Alright, bertemu kembali bersama dengan saya Azhar Helmi dalam rancangan Live with You. Kita bersiaran secara langsung di YouTube Syria Care Malaysia. Kepada anda yang baru saja menonton, what's up, apa khabar? Teruskan share. Kita nak achieve malam ni supaya kita trending worldwide, walaupun agak mustahil, tetapi nothing impossible in this world. Kan? Kita boleh merealisasikan kalau kita bekerja bersama-sama, insya-Allah. Alright, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja kita, penaja utama Bayang Coffee Cafe
Cafe di TTDI. Sekarang kita bersiaran secara langsung di sini, dan juga kepada rakan-rakan kerjasama kita serta penaja-penaja yang lain, kita ada World Peace Entertainment, Grateful Music, Azaran Kitchen, Sapu, Studio 13, Sukina.my, Kaibaha Empire, New Heaven Book Cafe, Viewmo TV, Sirap Hijau, Ninis Kitchen dan Squad Sukarelawan Siriake Malaysia. Baik, kita nak teruskan, kita kembali ke set yang pertama untuk set order food. Kita bersama dengan Ismail Izani dan juga Fayad. Nampak tadi macam diorang macam nak makan. Sabar. Makanan kita tak bagi makan lagi. Kita nak tanya dekat sediakan depan ni Azhar. Itulah, kita takut sejuk juga sebenarnya kan. Okey, baik Fayad, kita nak tahu setiap benda mesti ada tema, mesti ada tagline, mesti ada slogan. Macam order food sendiri, kalau boleh ceritakan apakah tema yang sebenarnya diangkat oleh order food ni? Okey, tema yang diangkat oleh order food ni satu je. Bawa nak reka. Okey, sebab anda order kami hantar. Okey, anda order kami hantar. Apa yang dihantar tu? Contoh kalau kita kata order food, kita hantar makanan, dah sampai sana tu dah basi dah makanan. So apakah jauhnya dia duduk? Kat mana tu sampai basi tu? Taklah, maksudnya kalau order di Malaysia nak hantar kat Syria. Nak hantar, faham. Nampak? Faham. Kadang-kadang jawapan tu kena fikir. Baiklah. Takut-takut terkena. Okey, so apakah yang jenis-jenis bantuan yang dihantar tu? Jawapan saya senang je. Okay. Makanan ni kita hantar dekat macam contoh orang order makanan di Malaysia. Okey. Jadi dengan apa yang mereka bayar tu akan disumbangkan ke Syria. So maksud amount tu, tapi makanan tu dibuat di sana. Yes. Betul tak? Kita juga boleh beli bahan. Nampak ini bukan saja makanan. Ada bahan dia, ada beras, tepung, macam-macam. So keperluan-keperluan inilah dihantar ke sana. Yang akan membantu orang di sana. Ya, mungkin prosesnya macam mana? Fayad, kalau boleh dikongsikan ataupun diceritakan kepada rakan-rakan kita, nak tahu dengan lebih detail juga. Sampai berdiri tau Fayad. Sampai berdiri ni. Nak ambil roh tu. Aura. Dia maknanya mekanisme dia lah. Ya. Okey, mekanismenya macam ni. Macam saya cakap tadi, kita ada satu platform order food tu, yang mana orang ramai boleh ke laman web Siriake, www.siriake.org.my. So kat situ ada satu button yang tertera di situ order food. So boleh klik di button tu. So klik button tu, nanti akan keluar satu laman web yang mana itu landing page lah. Klik ada untuk order makanan dan juga barang keperluan bahan-bahan. So dari situ, bukanlah macam Azhar kata tadi, order kat Malaysia sampai sana basi. Itu yang kita membayangkan benda tu. Itu yang kita nak tahu dengan lebih detail kan. Betul lah tu. Maknanya Azhar cuba menerangkan. Ya, nampak itu sebenarnya ayat counter. Kalau tersilap kita balik counter. Balik nampak. Okay, so bila awak klik je untuk menyumbang di situ, so nanti akan masuk ke akaun Siriake akan segregate kan. Siriake kumpul, akan bagi ke NGO kita di sana. So NGO kita di sana, rakan kerjasama kita di sana yang akan mengagihkan, yang akan mencari, yang akan memasak. So pada pelarian tu tak adalah dapat makanan basi macam Azhar cakap tadi. So it's not impossible. Walaupun kita nampak, yalah, secara logiknya, secara logiknya bila kita fikir, order dekat Malaysia kita nak hantar dekat Syria, of course takkan sampai, tak tahan. Tetapi susah, nampak mekanisme bila Allah bagi kita kemudahan pemikiran yang mana kita boleh gunakan untuk nak membantu saudara-saudara kita di sana. Baik, sebelum tu saya nak tanya, sebenarnya saya terperasan nama order food, kita faham dan kita tahu kalau in English order ni OR kan. Di sini dia tulis order food. So nak tanya juga, adakah typo, tapi typo yang diteruskan ataupun memang saya sengaja? Saya suka soalan ni. Saya memang suka soalan ni. Tak, betul. Sebab tadi saya bincang kita nak tahu lebih detail. Yes. Betul. Kita bincang dengan Mael tadi di pihak aku. Sebab Mael orang yang sangat fluent in English dan dia very particular benda-benda ni. Adakah anda cuba memprovok saya? Sebabkan bahasa Inggeris saya mungkin sedikit kurang. Saya mewakili penonton-penonton kita yang sedang menonton. Okey, baik. Kita sebenarnya saja je nak bagi benda tu nampak macam orang senang orang ingat dekat otak. Macam biasa order, ORDER. So bila orang tengok ada typo, orang cakap bukan eja order tu ORDER, kenapa ODER? So di situ bila orang ingat order, orang akan ingat order food. Order food. It's part of order food, ingat marketing strategi lah kan. Ya, marketing strategi. Mungkin kita nak tahu, adakah amount untuk mereka yang nak menyumbang ataupun nak membeli keperluan-keperluan asas melalui order food, adakah ditetapkan amount-amountnya? Contoh kalau kita tengok di platform digital yang lain untuk order makanan, dia ada RM10, RM15. So macam order food macam mana? Okay, Mak boleh order food ni memang seperti yang kita tahu. Nampak?
Semua benda hujung jari sekarang. Nampak bijak tu? Yes, nampak. Dia nampak tangan semua, cara pergerakan. Dia tengah fikir ni apa kena jawab. Okay, jadi macam mana pun kalau kita order ni, kita order yang penting satu benda je saya nak ingat orang kat luar sana. Tolak tepi limit tu semua, yang penting keikhlasan. Keikhlasan kita nak membantu orang yang saudara-saudara kita di Syria sana yang tengah dalam kesusahan. So saya rasa ini adalah satu kemudahan untuk kita juga. Dan saya juga nak ingatkan korang yang tengah tengok live ni, sebenarnya boleh start kalau nak donate, ada nak sumbangan nak bagi, korang boleh sumbang terus ke website kan, betul tak? Betul. Website dan juga Maybank account Syria Care. Ada dikeluarkan di screen kalau mungkin tadi ada tak jumpa QR code, so boleh okey, kita minta maaf sebenarnya QR code tidak dapat kita sediakan, tetapi anda boleh terus salurkan sumbangan anda di nombor akaun Maybank yang tertera di skrin untuk anda salurkan seberapa banyak yang anda mampu untuk kita sama-sama membantu rakan-rakan ataupun saudara-saudara kita di Syria, yang mana anda boleh juga layari www.syriacare.org.my. Sekarang kita nak tahu juga mungkin kutipan yang berjaya dikutip untuk setakat ini. Kita ada masa lebih kurang 2 jam kita akan bersiaran. So sekarang ni kita berjaya kutip sebanyak RM3,500. Kita bagi tepukan yang gemuruh guys untuk penonton-penonton kita. Bunyi macam ramai tapi dekat sini tak ramai pun orang. Okey, sebab kita menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Dan teruskan share lebih banyak lagi. Kita mengharapkan supaya kita dapat realisasikan impian kita untuk mensasarkan kutipan kita. Kita berjaya kutip dengan tepat, penuh ataupun lebih daripada kutipan yang disasarkan sebanyak RM50,000. Terima kasih banyak Ismail Izani. Sama-sama. Dan juga Fayat. Kejap lagi kita datang Fayat Answer. kita akan datang lagi kejap lagi. Kita nak tahu dengan lebih detail lagi. Okey, sekarang ni kita nak baca soalan sebelum kita pergi ke set kita yang seterusnya. Soalan yang dihantarkan oleh Ida Akmal. Dia kata order food hanya ada di Lembah Kelang or di seluruh Malaysia. Okey, silakan Fayat. Adakah di Lembah Kelang saja yang boleh order ataupun seluruh Malaysia ataupun seluruh dunia? Baik, cuma kita nak menerangkanlah kita punya HQ hanya satu saja di Shah Alam. Tetapi platform ni terbuka untuk semua orang, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Siapa yang nak menyumbang boleh klik saja laman web Syria Care www.syriacare.org.my dan klik order food dan menyumbanglah di situ. InsyaAllah. Terbuka kepada semua. So anda berada di Zimbabwe sekalipun, jangan kalau Zimbabwe anda, jangan Zimbabwe contoh. Itu kan contoh. Contoh, kalau anda berada di Zimbabwe sekalipun, ada kemudahan internet, ada online banking dan sebagainya, anda boleh turut bersama-sama dengan Syria Care untuk menempah tempahan anda melalui order food, insyaAllah. Terima kasih banyak Fayat dan juga Ismail Zani. Sekejap lagi kita bersama lagi. Jangan makan lagi nasi tu, okay? Okey, kita nak teruskan dengan set kita yang kedua. Tadi kita bersama dengan Puan Nordiana Marzi, Kai Bahar dan juga Danish Sufian. Okey, kita nak tahu, tadi kita dah tahu pasal selimut ni. Kita nak tahu juga mungkin kualiti selimut ini sendiri. Kadang-kadang ada orang beranggapan macam yalah, sejauh mana keberkesanan ataupun kualiti selimut ini yang nak disampaikan kepada mereka. Kadang-kadang takut hanya sekadar luaran nampak cantik tetapi kualitinya tidak indah kabar dari rupa. Kak Di, itu tidak berlaku di Syria Care. Macam berdebat gitu ya. Sebab kita pastikan apa yang kita hantar kepada pelarian Syria, kita akan pastikan kita menjaga dari segi kualitinya dan kita menepati keperluan mereka kat sana. Kita tak ada main hantar je selimut macam yang kita pakai kat sini sebab tak sesuai. Kan? Sebab selimut ni dia macam yang Kak Di cakap tadi, dia memang berbeza. Okey, dan sangat istimewa. Sebenarnya nak suruh Kai dengan Danish tunjukkan kepada orang yang kat luar sana tu dari segi kualitinya, dari segi desainnya, kan mungkin nak tunjuk sekarang ke kejap lagi? Terpulang kalau nak tunjuk sekarang. Kai suka nak tunjuk sekarang ke bila? Kalau saya sekarang je. Danish? Anytime. Anytime, anyway. Sebab selimut ni pun dia ada kaedah nak melipat dia, sebab kita ada satu lambang yang mewakili negara kita, Malaysia. Tadi kan kalau kata kita perasan Ustazah Siti Sakinah cakap kan, kita mewakili Malaysia, okey, membawa nama Malaysia di persada kemanusiaan. Kan, boleh buka kalau nak tengok. Okey, kita tengok, jom kita saksikan sama-sama sejauh mana kualiti. Kita buka secara live secara live kepada anda yang sedang menonton pada ketika ini untuk nak tengok sejauh mana kualiti selimut yang
didapatkan ke mana penggunaan bahasa Melayu saya ni. Ismail tolong saya Ismail. Okey, buka. Yang mana inti yang kita nak salurkan kepada rakan-rakan ataupun saudara-saudara kita di Syria Oh besar. Besar. Untuk kapasiti satu. Bila pegang rasa beza tau. Oh ya? Beza dengan selimut. Rasa blazer ke rasa beza? Beza. Rasa beza. Beza. Beza ni. Boleh rasa tebal dia. Oh sangat berat pula. Tengok tunjukkan dekat mereka yang di luar sana. Masya-Allah. Okey, sebenarnya ni muat untuk 3 orang. Azhar masuk sekali. Akak tak boleh duduk dalam tu. Tidur terus boleh? Tiga boleh. Tutup. Betul lah cakap Kai. Apa? Rasa nak tidur. Kan? Okey, kita ada logo Syria Care lah tentunya. Lepas tu kita ada tulis Malaysia tu nampak? Kan? Okey, dan kita ada bunga raya yang mewakili bunga rakyat kebangsaan. Malaysia, bunga kebangsaan. So kita rasa bangga. Sebenarnya anda semua yang membantu, yang memberi sumbangan, dan ini mewakili rakyat Malaysia dan juga ada juga daripada Singapura, daripada Brunei, Indonesia dan sebagainya. Kita menghantar selimut ini untuk mereka menghadapi musim sejuk, dan insya-Allah sumbangan itu tidak sia-sia. Dan malam ini juga Azhar kita nak sasarkan RM50,000 untuk bantuan musim sejuk. Untuk tabung kemanusiaan Syria Care. Betul, itu yang saya nak sampaikan sebenarnya tadi. Ada banyak sangat soalan dalam tu. Jadi boleh jawab. Itulah kan. Jadi selimut ni pun kenapa dia istimewanya, sebab dia sebenarnya ada cara lipatan juga masa kita buat agihan. Okey, mungkin ada video tentang cara selimut disampaikan. Sebenarnya kita lipat bunga raya tu nampak. Dalam beg tu bunga raya nampak jelas. Dan sebenarnya kejap lagi Kak Di kita akan tunjuk demo, boleh ke? Boleh. Kejap lagi tunjuk tapi demo diorang secara je live. lah, sebab Kak Di dah biasa dah lipat selimut nampak bunga raya. Jadi diorang berdua kena buat assignment tu. Tak ada masalah Kai, hari-hari je buat. Boleh ke Kai? Boleh. Hari-hari aku buat. Ada bunga raya juga ke? Bunga raya tak ada. Okey. Tu lipat selimut Kita lah. nak tanya. Mungkin ada yang tertanya-tanya bila dah tengok kualiti kepada selimut bunga apa tadi Ustazah? Si bunga raya di Syria. Masya-Allah Nama tu pun dah mahal, si bunga raya di Syria. Mungkin kita nak tahu dari sudut harganya kalau nak dapatkan selimut ni untuk saudara-saudara kita di Syria. Berapa harga untuk satu selimut ni? Satu selimut bernilai RM98. Okey, dan kita telah pun menghantar sejumlah 10,000 selimut ke sana. Jadi selimut insya-Allah kita dah settle, tapi kita nak ceritakan. Ini yang dihantar di yang dekat skrin tu. Okey, tengok cara diorang lipat, cara diorang pack kan. So ini yang telah sampai untuk diagihkan kepada saudara-saudara kita di sana. Betul. Kalau saya sempat perasan dari 7 November 2020, adakah akan ada lagi untuk mungkin trip yang kedua ataupun yang ketiga dan yang keempat? Tak ada, kita dah settlekan ni sebab lebih baik kita bagi sebelum betul-betul masuk musim sejuk. Kalau tak gunalah kan. Dah sejuk kita nak bagi bertepatan dengan kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan snow. Sediakan selimut sebelum sediakan selimut sebelum snow. Okey, Danish dah rasa kualiti. Kalau kita tanya macam Kak Di mewakili Syria Care sendiri, kadang-kadang orang kata bias sebab yalah mereka sendiri yang keluarkan dan juga menghantar. Danish rasa sendiri. So apa komen Danish untuk selimut Syria Care, si bunga raya untuk saudara kita di Syria? Kualiti dia sangat bagus sebab tebal. Dia ibarat macam bulletproof, tapi bukan bulletproof. Okey, bukan. Bulletproof. Tapi bukan bulletproof. Ibarat macam bulletproof. So maksudnya exaggerate kan dia punya tebal guys. Okay, dia boleh rasa macam panas tau. Belum lagi. Kualiti ni pun kan lembut kan. Cuba korang pegang pakai lama rasa. Okey, so ini adalah kualiti selimut yang dihantarkan kepada rakan-rakan kita di sana. So macam tadi Kak disebut dah dihantar pada 7 November yang lalu. So adakah ini masih lagi dibuka untuk kepada saudara-saudara kita yang berada di sini untuk membantu? Kita sebenarnya seperti yang kita tahu program malam ini program Live with you itu sebenarnya kita nak mengutip dana untuk tabung kemanusiaan Syria Care. Bukan saja selimut. Sebab selimut kita dah hantar, tetapi keperluan mereka di sana tu berterusan. Kan tadi kalau makanan kalau kita dana terhenti,
macam mana diorang nak makan kat sana kan. Selimut ni okeylah musim sejuk, tapi nanti bila masuk fasa musim panas, fasa ni keperluan pelarian ni tak pernah berhenti. Sebab mereka duduk di negara bergolak kan. Jadi kita cuba untuk bantu melalui program ni salah satunya. Kita mensasarkan 50,000. Boleh tak dapat Kai? InsyaAllah. Boleh. Danish rasa boleh. Sekarang tengah menonton ni, InsyaAllah saya rasa diorang ni power. Power. Nothing impossible lah. Tidak ada yang Kai mustahil. Bahar Empire apa Danish? Danish. Dan Izanis. KD Empire Keditions. So mungkin saya ada Michael Jackson. tapi saya. ada presiden. Bukan. Ada presiden aja. Tapi saya passion. Okey. So, Kai, macam mana caranya sebenarnya kalau rakan-rakan kita yang sedang menonton pada ketika ini nak menyumbang ataupun nak bersama-sama dalam misi nak menyampaikan bantuan, bukanlah pergi sana, tapi dalam nak memenuhkan keperluan rakan-rakan kita di sana. Okey, senang saja. Anda boleh klik di website apa ni? www.siracare.org.my. Senang saja, anda boleh klik saja. Itu dia. Kalau kita tengok di skrin juga sedang berjalan sumbangan akaun anda boleh salurkan ke akaun Maybank Siriacare Malaysia. Okey, dan sekarang kita terima kasih banyak Kadi, Danish dan juga Kai Bahar. Angka yang berjaya kita kumpul setakat ini, kejap lagi saya akan umumkan kepada anda. Alright, kita nak bacakan dulu komen yang dihantarkan yang di komen di ruang komen YouTube kita. Running in Hills, dia kata, why are they called pelarian Syria? Kenapa mereka memanggil pelarian Syria, which is mereka berada di negara mereka sendiri. Pelarian Syria, pelarian ni sebenarnya kata dasar dia lari lah. Okay? Mereka lari daripada kezaliman, lari daripada kesusahan, lari daripada malapetaka. Jadi di dalam Syria itu sendiri mereka telah melalui satu bencana kemanusiaan. Jadi mereka adalah pelarian sebenarnya di dalam negara sendiri, dan ada juga yang lari di sekitar negara-negara jiran. Jadi mereka juga adalah pelarian di negara luar. So kita, tanggungjawab kita ialah membantu, tak kiralah mereka ni pelarian di dalam negara sendiri ataupun pelarian di luar negara. Mereka perlukan bantuan dan sokongan kita. Jadi tanggungjawab kita sebagai manusia, saya pun mengalu-alukan, mengajak Kai, Danish, even Azhar dan semua yang ada kat sini untuk sama-sama bantu memenuhi tabung kemanusiaan Siriacare, insya-Allah. Kalau dapat 50,000 malam ni, alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin, insya-Allah. Itu dia. Mungkin soalan itu perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kenapa kita biarkan mereka digelar pelarian Syria? Kita yang merungkai dengan kita sebagai saudara mereka. Alright. Baik, terima kasih banyak Kadi, Kai Bahar dan juga Danish, Sufian. Kejap lagi kita bersama lagi. Mungkin kita nak try balut diri kita dengan selimut si bunga raya ni. Kita nak terus ke set kita yang seterusnya. Mungkin kita nak tahu juga kutipan yang berjaya kita kutip setakat ini. Okey, angka telah mula meningkat daripada RM3,500 sekarang mencecah RM9,000. Kita perlukan RM41,000 lagi. Itu namanya terkejut. Okey, lagi RM41,000 untuk mencukupkan amount yang kita sasarkan sebanyak RM50,000. Teruskan share dengan bantuan share anda juga sebenarnya memberi sedikit sebanyak peluang untuk saudara-saudara kita di Syria tersenyum lebar. InsyaAllah. Kita nak teruskan dengan set kita yang seterusnya. Al-Fadil. Al-Fadil. Ustazah Siti Sakinah binti Mio Omar Baki. Dan juga Naim Daniel. Okey. Ke dalam sikit. Diorang kata ke dalam sikit. Okey. Baik Ustazah. Tadi Ustazah cerita. Tak. Bukan Ustazah. Bukan memasukkan begitu. Frame tu kecil. Okey. Tadi diceritakan, Ustazah dah cerita pasal keluasan untuk kampung Malaysia ini sendiri. Mungkin kita nak tahu juga angka yang diperlukan untuk menyiapkan wakaf kampung Malaysia ini. Okey. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, wakaf kampung
Malaysia ini terdiri dari rumah, masjid, telaga, klinik dan sebagainya. Keseluruhannya kosnya adalah 3.1 juta ringgit. Masya Allah. Alhamdulillah jumlah ini telah dapat dikumpul. Dan kita sebenarnya hanya menunggu hari saja untuk memindahkan mereka, Naim. Kita rasa sangat teruja sebab memang matlamat kita adalah untuk memindahkan mereka dari mana tadi? Dari kemah ke rumah. Itu matlamat kita. Dan antara lain yang kita ada di sini adalah sekolah. Dan Syria Care sendiri mempunyai beberapa buah sekolah di dalam Syria. Yang kita namakan sekolah kita adalah sekolah Ulfah. Baik, sekolah Ulfah ini kita dirikan khas untuk anak-anak yatim secara khususnya. Jadi kalau boleh pergi ke Syria Care Media, boleh lihat sendiri bangunan sekolah ni. Rakan kami yang berada di dalam Syria, ada rakyat Malaysia yang berada di sana dan memang menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Boleh lihat sekarang di skrin. Bangunannya tu memang sangat cantik, boleh katakan yang antara yang tercantik lah di situ. Masya Allah. Dan kita memberi pendidikan secara percuma kepada kanak-kanak ini. Jadi kalau tengok bangunan kita, kadang-kadang kita take for granted bila kita masuk dalam bangunan yang ada dinding dan sebagainya. Anak-anak ini mereka tinggal dalam kemah. Bila pergi ke sekolah tu lah barulah dia merasa ada bumbung, ada dinding, ada pintu. Cakap pasal pintu, saya teringat satu kawan saya cakap, dia pergi jumpa sepasang suami isteri yang tinggal dalam kemah. Dia kata apa? Kami dah lama tak rasa nak pegang tombol pintu. Kan? Kita hari-hari masuk buka pintu, ketang gitu. Kita take for granted kan. Dia kemah tak ada pintu. Sekecil-kecil nikmat tu kan. Ya, betul. So ini anak-anak yang kita beri peluang pendidikan kepada mereka, kita beri makanan percuma kepada mereka dan segala kelengkapan yang mereka perlukan untuk belajar. Dan kita juga ada ma'had, sebuah lagi ma'had dan juga pusat pendidikan di nampak adakah keluar di skrin sekarang ni? Ada swimming pool juga di sekolah itu. Bahagian perempuan tu adalah yang baru dibina, baru saja mereka masuk di situ. Sewaktu saya ke sana masih lagi dalam proses pembinaan, tetapi mereka telah pun berpindah. Asalnya nak cerita Naim, kanak-kanak perempuan ni belajar di dalam kontena buruk. 2 biji kontena. Kita orang pergi masa tu hujan, bocor sana sini, gelap, electricity tak ada. Jadi bila diorang dapat masuk kat bangunan yang baru tu, nampak dinding yang berwarna-warni tu naik seri dah semua. Teruja. Masya-Allah. Kita biasa kan tengok color semua sana sini color macam dah biasa lali dah. Kita kadang-kadang sampai tak nak pergi sekolah. Betul tu. Online kelas pun tak tahu mana masuk. Ya, online kelas cikgu komplain kan. Tapi dia orang ni dalam kesusahan macam tu masih bersemangat. Menghargai. Semangat sangat nak belajar. Sebab tu kami cuba menyediakan pendidikan bagi mereka ni. Sebab sekolah tu bukan sekadar sekolah sebenarnya. Kita ada VT tu ke pasal anak tu ataupun sebentar lagi kita akan pasang. Sekolah bukan sekadar sekolah. Sekolah sebenarnya memberikan satu harapan. Betul. Setelah mereka melalui trauma yang teramat sangat, kita tak boleh nak imagine. Dia pergi sekolah, dapat jumpa kawan-kawan, dapat satu persekitaran yang baik, memberi harapan dan kekuatan untuk mereka meneruskan hari-hari berikutnya. Kita kat sini pun macam-macam down kan. Naim pernah down tak? Pernah kan? Kita pun pernah rasa macam apa nak buat lepas ni? Semua kan rasa macam macam tadi cakap pun sekolah kita rasa macam ada yang tak nak pergi. Walaupun sekolah dah habis cantik dah. Dah cantik dah kan. Dah semua kelengkapan dah cukup, kursi meja semua dah ada kan. Budak-budak ni kita tengok berterak-terak, orang kata kan. Rapat-rapat kan. Tapi semangat juga. Ini yang alhamdulillah kita dapat sediakan pendidikan kepada mereka. Ramai lagi kat sana sebenarnya yang ternanti-nanti peluang untuk belajar dan ini yang kita cuba sediakan. Di Kampung Malaysia juga kita ada akan buka sekolah dengan nama yang sama, kita guna Ulfah. Ulfah ni makna dia kelembutan kan. So kat sini di apa namanya, Akrabat. Di Akrabat ada yang Ulfah lelaki dan perempuan. Di Kampung Malaysia yang terletak di Al-Bardakli juga ada sekolah Ulfah. Dan sebenarnya kita ada Ulfah kat Malaysia. Di mana tu? Ada Taska ataupun Daycare Center Ulfah yang terletak berhampiran dengan pejabat Syria Care. Cuma sekarang ni sebab PKP kan tak boleh buka. Tapi lokasi tepatnya di mana Ustazah? nombor tak ingat berapa? 40? 45? 44?
54? 54. Okey, Jalan Belajar Ring 13 Road 15. 55. 55, okey. Sebab kalau lalu kat situ tengok bangunan kuning tu dialah tu. Dialah tu, Sebab tak ingat satu-satunya. nama. Ya. Okey, jadi dan guru-guru sekarang juga buat meniaga di Shopee dan juga online di sukina.my. Jadi untuk menampung perbelanjaan sebab sekarang PKP cikgu pun tak boleh nak mengajar dan sebagainya, tapi kelas-kelas online tetap masih diteruskan. So kita gunakan insya-Allah. Ulfah. Ada Ulfah di Malaysia, ada 2 Ulfah lelaki perempuan di sana dan bakal yang ketiga kita ada Mahat Abi Hanifah An-Nu'man yang terletak di Adnaniyah dan kita ada satu lagi pusat yang terletak di Gaziantep, Turki, yang mana memberi peluang kepada mereka yang tercicir pelajaran. Kan dia terpaksa larikan diri, lepas tu tak dapat belajar. Belajar membaca, menulis. Peringkat tua-tua ni pun baru nak belajar. So inilah apa yang kita lakukan di Syria Care. Jadi sama-sama kita kutip saham malam ini. Sasaran kita RM50,000. Pastikan anda salah seorang daripada mereka yang menyumbang ke arah RM50,000 pada malam ini. Itu dia, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama dikebas orang. Baik Ustazah. Tak, maksudnya peluang untuk membantu. Ya Ustazah, bila Ustazah sebut itu, walaupun berbeza lokasi, berbeza tempat, nama yang sama, semangat yang sama. Itu dia. Baik, kita nak tanya Naim. Ya, saya. Bila sebut tadi Ustazah sebut pasal pendidikan dalam wakaf kampung Malaysia dan sebagainya. Ada orang beranggapan instead of fokuskan kepada pendidikan, kenapa tidak fokuskan kepada makanan supaya sasarannya lebih luas? Komen Naim. Naim percaya di samping makanan untuk meneruskan hidup juga kita perlukan ilmu, di mana kita tahu ilmu ni adalah senjata kita kan, dan itu juga digesa di dalam Al-Quran untuk kita menimba ilmu juga. Di samping kita hidup untuk survive, but also we need to enhance apa yang pengetahuan kita berada. Dan Naim percaya benda ni adalah nikmat yang antara yang Allah beri juga untuk kita, di mana kita mampu berfikir dan sebagainya. So bila Naim fikir tadi, bila Naim dengar dengan Ustazah bercerita tentang bagaimana anak-anak di Syria ini dapat merasakan keterujaan untuk kembali ke sekolah dan sebagainya, buat kita realise balik, kita buat reality check on ourselves, di mana bagaimana mereka menghargai ilmu itu sebenarnya. Dan kita dekat sini dapat access on informasi dan sebagainya di hujung jari, di mana mereka dekat sana macam kita dapat tahu bagaimana sistem pendidikan mereka yang kita tahu ramai yang tercicir dan sebagainya. Jadi di situ juga Naim rasakan whatever it is di mana anda berada, jangan lupa untuk terus explore dan mencari ilmu sebenarnya. And kita tahu benda ni bukanlah hanya untuk diri kita, tapi kita boleh manfaatkan ilmu kita kepada orang lain juga. InsyaAllah mana tahu anak-anak Syria nanti di mana mereka sudah mengecapi kejayaan di dalam bidang ilmu juga, mereka dapat membantu generasi pada masa akan datang juga. Itu dia, insyaAllah. Baik, Ustazah sendiri, soalan yang sama. Kenapa tidak kalau mungkin sasaran sekarang untuk makanan, kita ambil contoh 300,000 contohnya. Kenapa tidak pendidikan tadi difokuskan juga kepada makanan? Mungkin boleh dibesarkan kepada angka 1 juta. Yang mana tak contoh. Bau nak macam ala-ala tak contoh. Sekarang ni bajet boleh diallocate kepada makanan. Bajet kepada pendidikan tadi diallocatkan kepada makanan supaya sasaran mereka yang dapat bantuan makanan tu lebih besar. Yang mana kita tahu kalau tidak ada makanan membawa kepada kematian. Komen Ustazah. Kita sebenarnya di Syria Care antara fokus utama kita adalah pada pendidikan dan juga penajaan anak-anak yatim. Namun dalam masa yang sama kita nak memberi pendidikan kepada mereka. Orang kalau perut lapar, dia tak boleh nak belajar dah. Kita kalau lapar tak boleh nak fokus, tak boleh nak bekerja. Tak boleh buat apa dah. So keperluan makanan tetap ada dan kita tetap meneruskan order food untuk kita salurkan bantuan makanan kepada mereka. Namun apa yang penting dan lebih penting kadang-kadang tu adalah pendidikan itu sendiri. Kerana pendidikan tu macam Naim kata, tuntutan dalam agama, dia memberi harapan kepada mereka. Sebab saya antara dua benda yang saya belajar daripada mereka adalah hope and faith. Dia tidak pernah putus. Kita lihat PT sekarang ni adalah suasana di kawasan utara Syria. Kebanyakan kanak-kanak ini ada di kalangan mereka yang telah tercicir pelajaran, dan apabila tanpa pelajaran, satu generasi itu akan rosak. Kita tak nak sudahlah mereka terpaksa melalui peperangan yang bukan mereka minta. Dengan pendidikan itu sendiri akan membantu mereka menjadi insan-insan yang lebih baik. Betul. Dan juga teringat di mana satu falsafah ni, di mana kita tahu jika kita berikan seorang lelaki itu ikan, maka dia akan kenyang seumur hidup. Jadi jika kita berikan dia joran di mana dia boleh mancing sendiri, maka dia akan
boleh macam mana tu tadi? Bagi dia ikan dia kenyang sehari. Bagi ikan kenyang sehari. Bagi dia joran dia boleh kenyang sampai hidup. Dia boleh mancing. Maksudnya usaha tu untuk kita mendapatkan apa yang diperlukan dalam kehidupan. Bila disebutkan apa yang disebut oleh Ustazah dan juga Naim bertepatan dengan apa yang hadis Nabi sebut kan, barang siapa yang nakkan dunia kena ada ilmu, barang siapa yang nakkan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang nakkan kedua-duanya maka perlu juga dengan ilmu. Itu dia moral of the story. Kehidupan kita ni perlu kepada ilmu dalam apa yang kita nak lakukan, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah dan juga Naim Daniel. Kejap lagi kita akan bersama lagi. Kejap lagi ada lagi. Kita nak datang lagi, nak cerita lagi berkenaan dengan Kampung Malaysia. Tapi sekarang kalau kita tengok, kita ada 284 mata memandang secara langsung di YouTube Syria Care Malaysia, dan kita nak bacakan komen yang dihantarkan oleh Kai_Hana Beats. So adakah ini Kai Bahar? Dia kata tak, bukan. Mungkin peminat Kai Bahar. Kan? Bagaimana jika ada yang ingin menyertai Syria Care sebagai sukarelawan atau tenaga pengajar? Okey, kita ada skuad sukarelawan Syria Care di mana kita memberi peluang kepada anak muda untuk sama-sama menyertai menggerakkan usaha-usaha kemanusiaan Syria Care. Boleh nanti hubungi, saya akan minta mereka untuk tinggalkan nombor telefon di ruangan chat. Boleh hubungi untuk menyertai skuad sukarelawan Syria Care. Masya-Allah, itu dia. Saya difahamkan ada juga Facebook page sukarelawan. Facebook page dan ada juga IG skuad sukarelawan Syria Care. Yap, itu dia. Mungkin Naim, kepada peminat-peminat anda yang nak menyumbang, bagaimanakah caranya? Kepada Dek Non sekalian yang menonton pada malam ini. Dek Non boleh kita QR code ada account bank, kita boleh check account bank yang tertera sekarang dan di website Syria Care. So www.syriacare.org.my. So boleh check di situ dan ikhlaskanlah hati anda untuk menerima sebanyak mungkin, sebab mungkin juga bantuan anda mampu meringankan beban mereka di sana. Derma kita kalau memberi kepada orang senang, kita tak akan rugi. Tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Sebab bila kita derma kat dia, kita ingat aku keluar duit aku bagi kat dia. Tak, sebenarnya kita bantu dia tu, sebenarnya kita bantu dia. Malah Allah bantu juga kita balik. Ya, betul. Itu dia. Comes around. Gitu. Itu dia, masya-Allah. Bila Ustazah dengan Naim Daniel berbicara dalam bahasa orang putih. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustazah Siti Sakinah binti Muhammad Fakir dan juga Naim Daniel. Maafkan saya buat Naim tergelak. Dia pegang-pegang dah urut dia sakit. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kejap lagi kita akan bersama dalam Live With You. Swipe up. Tak swipe up. Tak bukan. Itu Instagram. Instagram. Living dangerously every single day with uncertainty, fear, pressure and doubt, thousands of sleepless nights, an unpredictable sunrise to sunset. And in the years to come, at some undetermined future, with the soul of the country in their hands, to unlock the key of future possibilities for Syria. Thus, what do we have to do? Help us to send these children to school. Solemnly, sincerely, education is extremely crucially important. Muhammad and her husband have lost their 6-month-old daughter Maryam to the cold winter. Those displaced by war face a new threat, the weather.